Okey, di Perlis umpamanya kita telah pun menyaksikan antara perkara yang berlaku pasca PRU 15 ialah apabila di negeri Perlis Perikatan Nasional hampir sapu bersih semua kerusi-kerusi DUN kecuali satu kerusi Indra Kayangan yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, dan dalam itu adalah dalam konteks DUN. Tapi dalam konteks parlimen pula Perikatan Nasional menyapu bersih semua tiga kawasan parlimen di negeri Perlis, dan rakan setugas kita iaitu Hadi masih lagi berada di Perlis bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini di sana, dan juga terutama sekali sentimen sentimen ini merupakan kali pertama kerajaan negeri Perlis bertukar tangan. Dan adakah dalam kalangan penduduk di Perlis ini orang kata apakah sentimennya, apakah harapannya, apakah yang mereka jangkakan, adakah mereka merasakan sesuatu yang akan berubah di negeri Perlis, terutama sekali dalam konteks mungkin parti itu berubah tapi orangnya tidak berubah. Dalam konteks itu bagaimana, Hadi? Okey, terima kasih AK dan Jasmine di studio, dan seperti dimaklumkan AK, saya kini berada di Perlis di hadapan Mini Putrajaya. Di belakang saya ini adalah Mini Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan negeri Perlis. Siapa yang berada dalam Mini Putrajaya selepas PRU 15 hampir 100% akan bertukar, di mana hanya tinggal 2 orang adun PAS yang sebelum ini pada PRU 14 menang, dan juga seorang adun Pakatan Harapan. Yang lain, 12 yang lain semua muka baru yang akan berada di dalam Mini Putrajaya ini. Dan sudah pastinya seperti dimaklumkan oleh pengurusi Perikatan Nasional PN Perlis semalam, Cikgu Muhammad Syukri maklumkan bahawa hari ini sepatutnya ada pelantikan ataupun pemberian watikah kepada calon Menteri Besar Perlis yang baru. Namun saya difahamkan sepatutnya berlaku pada 4.30 petang tadi, terpaksa ditunda pada esok hari. Mungkin disebabkan oleh apa yang berlaku di peringkat nasional yang masih belum diselesaikan, yang dijangkakan akan diselesaikan mungkin pada jam 2 petang esok, namun ditunda pada esok hari. Pada sekitar jam 5 petang esok akan diadakan majlis penyerahan watikah, dan sudah pastinya apabila penyerahan watikah itu diserahkan pada waktu petang, dijangkakan majlis angkat sumpahnya akan berlangsung pada keesokan harinya, iaitu pada hari Selasa, dan jangkakan esok hari tumpuan akan terfokus kepada pembentukan kerajaan negeri Perlis yang baru, terutama pengagihan watikah siapa Menteri Besar Perlis yang baru, yang mana PN berjaya menamatkan penguasaan Barisan Nasional di negeri Perlis ini hampir 65-67 tahun sejak PRU yang pertama. Kini PRU 15 tidak ada satu pun ahli Dewan Undangan Negeri BN berada dalam Dewan Undangan Negeri Perlis yang berada di belakang saya ketika ini, dan sudah pastinya pada hari angkat sumpah pun kami akan bawakan kepada anda secara terkini dan langsung, dan juga esok pun kami akan bawa kepada anda secara terkini dan langsung. Dan untuk sentimen pula AK dan Jasmine, semalam kalau diikutkan pada malam pengumuman calon itu sendiri, dari pihak PN sendiri nak katakan golongan muda itu memang ramai, lebih 500 golongan muda datang kepada komplek PAS Perlis bagi menyaksikan pengumuman kemenangan PN itu sendiri. Dan walaupun berakhir pada jam 4 pagi, namun sesi membunyikan horn dan sebagainya berlangsung sehingga 6 pagi, macam bulan puasa, terasa macam nak sahur pula, berhenti kedai makan, orang horn dan sebagainya. Itu sentimen dalam kalangan orang muda. Dan seperti dimaklumkan pengurusi PN semalam menyatakan bahawa mereka banyak menang daripada undi pertama golongan muda, kedua pengundi kali pertama, dan juga yang ketiga adalah golongan-golongan yang tidak menyokong, yang masih ahli UMNO tetapi tidak mahu mengundi UMNO kerana kepimpinan di peringkat atasan dan sebagainya tidak disetujui mereka. Mereka tidak mahu memilih PH dan mereka terus memilih PN sebagai pilihan untuk diangkat sebagai kerajaan negeri Perlis, dan juga mungkin dapat diangkat sebagai kerajaan di peringkat nasional. Jasmine dan AK. Hadi mungkin sama macam kita juga semalam habis lewat sehingga awal pagi tadi. Saya dengar daripada Hadi katakan tadi sentimen daripada rakyat tu bersifat celebratory ataupun seronok dengan apa yang keputusan yang telah termaktub pada hari inilah. Jadi kita juga nak tahu kepada rakyat-rakyat, sudah tentu sepanjang kempen Hadi, pelbagai yang Hadi sudah dengari rakyat-rakyat Perlis mahukan dah tentunya. Mungkin ada jumpa satu atau dua yang mengatakan secara spesifik apa dia yang mereka mahukan itu. Pertama, memang confirm orang cakap Perlis ini sebagai harum manis, tapi mereka cakap takkan nak selamanya Perlis itu kekal sebagai
orang kenal harum manis saja, tak kenal benda lain. So mereka bercakap pertama adalah sektor pelancongan. Kerana apa yang mereka beritahu kepada saya, orang datang ke Perlis ini sebagai tempat singgahan. Pertama, orang nak ke Langkawi, berhenti di Kuala Perlis. Kedua, orang nak ke Thailand, berhenti di Padang Besar. Itu saja dua tempat singgahan. Sektor pelancongan negeri Perlis ini hanya sebagai tempat singgahan. Mereka mahukan negeri Perlis ini bergerak sebagai satu negeri yang seiring dengan negeri-negeri sempadan yang lain seperti Johor. Tidak sahaja berfokus kepada ekonomi, tapi sektor pelancongan di kawasan sepadan itu bergerak dengan rancak seiring dengan ekonomi mereka yang membangun, dan itu yang diharapkan mereka. Perlis ini orang nak datang Thailand, duduk dulu Perlis seminggu baru pergi ke Thailand. Orang nak pergi Langkawi, duduk dulu 3 hari baru pergi Langkawi 3 hari. Itu yang diharapkan mereka, selain pada pembangunan kepada golongan-golongan PKS ini, golongan-golongan yang berniaga, penjajah-penjajah kecil di tepi jalan. Jana Jasmine. Baiklah, nanti saya pergi Perlis, Hadi kena bawa saya jalan-jalan kerana saya hanya sekali sahaja pernah ke Perlis. Nanti kita boleh round-round Perlis.